Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan. Anda bersama saya pada malam ini, Marina binti Ibrahim. Dan dalam sesi bual bicara pada malam ini, saya akan bawakan kepada anda di luar sana untuk mengenali lebih dekat lagi dengan calon kita. Dan pada hari ini, saya bersama dengan yang mantan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap pengerusi DAP Negeri Melaka iaitu saudara Tay Kok Kiew, dan beliau juga merupakan calon bagi N24 Dun Bemban. Hai, apa khabar saudara? Baik, ucapkan terima kasih pada saudari Marina kerana memberi saya ruang dan peluang ini untuk berjumpa dengan penonton semua. Terima kasih diucapkan. Okey, kalau terlebih dahululah sebelum kita mulakan sesi bual bicara kita pada malam ini, boleh tak saudara Tay untuk memperkenalkan sedikit diri, mungkin ada mereka di luar sana yang mungkin tidak begitu mengenali saudara, tambahan lagi di kawasan Dun yang baru ini. Terima kasih saudari Marina. Salam sejahtera, salam harapan. Saya Tay Kok Kiew, pengerusi DAP Negeri Melaka, Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dan kali ini saya akan bertanding, telah diamanahkan untuk bertanding di Dun N24 Bemban. Sebelum ini saya pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri untuk kawasan Bandar Hilir Negeri Melaka untuk 3 peringkat daripada 2008 sehingga hari itu Dewan dibubarkan. Dan saya pernah memegang jawatan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Alam Sekitar. So, terima kasih atas sokongan semua dan saya berjanji akan terus berusaha. Okey. Sekarang kita berbalik kepada soalan pertama kita lah, saudara. Kalau kita lihatlah, ini satu tempoh yang panjang, 3 penggal tadi saudara nyatakan kan, bahawa menjadi adun di kawasan Bandar Hilir. Jadi, daripada kawasan yang kemungkinan selamat, kemudian dihantar pula untuk bertanding di kawasan Bemban. Jadi, apakah pertimbangan dan strategi di sebalik aturan ini? So, memang sebelum ini ramai yang tanya saya kenapa saya memilih untuk berhijrah daripada satu kawasan yang lebih selamat ke satu kawasan yang lebih mencabar, katakan. So, ada juga ramai yang salah sangka sebab mungkin mereka rasa pimpinan pusat DAP yang nak hantar saya ke sana. Actually bukan. Memang saya sendiri yang menawarkan diri untuk bertanding di kawasan Dun Bemban. Sebabnya ada dua. Yang pertama kerana apa? Kerana kita kali ini bertanding di PRN Melaka ni, kita harap kita dapat membentuk semula kerajaan. Kita harap kita dapat mengembalikan mandat yang diberi oleh rakyat pada PIU yang 14. Untuk menjadi kerajaan, kita harus menang sekurang-kurangnya 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan untuk menang 15 ini, Dun Bemban antara kerusi yang kita mesti menang. Kita boleh menang Dun Bemban, baru kita dapat sekurang-kurangnya 15 dan kita harap kita dapat 20 kalau diberi mandat oleh rakyat, dan baru kita dapat membentuk kerajaan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika saya hantar orang baru ke kawasan tersebut, saya risau mungkin kawasan itu memang agak cabar, agak susah. So jika kita hantar orang baru, mungkin dia punya cabaran itu akan lebih tinggi. So saya harap mungkin saya atas mungkin pengalaman saya sebagai adun 3 penggal, saya pengurusi DAP, dan saya mempunyai pengalaman dan pengetahuan sebagai exco dan sebagainya. Saya mempunyai hubungan yang akrab, yang rapat dengan akar-akar umbi, termasuk PKR, Amanah di DAP dan sebagainya. Saya antara calon yang paling sesuai untuk pergi ke Bemban untuk memastikan kemenangan bukan saja kepada DAP, kepada Pakatan Harapan secara keseluruhannya. Yang kedua, kita DAP sentiasa memberi ruang dan peluang kepada orang-orang muda, kepada orang-orang baru. Mungkin mereka dah bukan muda, sebab lama dalam parti, so kita beri peluang kepada orang-orang baru. So memang dah terbukti ramai pemuda-pemuda yang beritahu saya sama Cina, India, mereka DAP memang bagus, selalu memberi peluang kepada orang-orang muda, termasuk sangat Marina pun sama juga. So banyak peluang. So memang kali ini kita harap setiap pilihan raya kita akan memberi peluang kepada muka-muka baru yang sudah lama berkhidmat membati, yang mempunyai kebolehan tertentu, yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan pendidikan tertentu. So kita harap kita dapat mengasah mereka untuk diketengahkan sebagai pemimpin akan datang kita. So kali ini kita mengambil kaedah yang sama juga. Kita harap kita dapat tampilkan orang-orang baru. Ada wanita, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Melayu,
ada yang muda, ada yang agak berpengalaman macam saya tak tahu lagi. So dia banyak kalau kita gabungkan ni, gabung ke semua ini daripada latar belakang yang berlainan, ini akan menjadi satu pasukan yang cukup mantap. So untuk kita memang untuk Bandar Hilir katakan, kita harap kita dapat bagi seorang wanita yang biasa kita nak mendengarkan beliau. Dan saya telah mencadangkan Saudari Leng Chow Yen kepada pimpinan pusat, dan pimpinan pusat juga memberi kelulusan untuk membenarkan beliau bertanding di DUN Bandar Hilir. So ramai yang mungkin tak kenal Saudari Leng Chow Yen. Tapi jika di Bandar Hilir atau dalam parti, saya rasa tak ada satu orang yang tak kenal dia. Ramai yang kenal dia. Dalam parti beliau telah menjadi berkhidmat sebagai setiausaha politik saya untuk sekurang-kurangnya 9 tahun. Lama Ya, cukup lama. Dan beliau juga sedang menjawat jawatan Ketua Wanita Kota Melaka. Beliau adalah setiausaha publicity DAP Negeri Melaka, dan banyak jasa-jasa hemat-hemat beliau dalam parti. Beliau lah antara orang yang menubuhkan unit tindak Melaka. Beliau lah yang menubuhkan wanita bahagian kota wanita Alor Gajah. Seorang wanita yang sangat aktif YB Cukup aktif. Okay. Wanita Jasin. Beliau lah yang menubuhkan pemuda DAP Alor Gajah, pemuda DAP Jasin, dan banyak lagi. Semasa tempoh pandemik COVID-19 ini, beliau lah yang menguruskan banyak-banyak program-program pergi sanitize, bukan saja di Bandar Hilir, di satu Melaka, Justin, Melimau, Balai Polis, Klenet, banyak lagi kita pergi bantu untuk buat sanitize. Banyak yang beliau tolong saya uruskan. Pada masa sama dalam 9 tahun ini, banyak kerja-kerja saya termasuk aduan untuk hemat masyarakat, banyak yang diuruskan beliau. Beliau semasa kita menjadi kerajaan, kita ada MPKK, 8 MPKK. 8 MPKK lah yang berurusan dengan beliau untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada penduduk-penduduk tempatan. Kita ada sekurang-kurangnya 8 cawangan. 8 cawangan di DUN Bandar Hilir. Dan beliau lah menguruskan cawangan ini, bukan saja 8 cawangan di Bandar Hilir. Satu Melaka, banyak cawangan yang di bawah, banyak diuruskan oleh beliau. Seorang wanita tapi mampu menguruskan banyak benda. Lebih hebat, daripada lelaki. Daripada saya. Daripada saya. So kita nampak kerajinan beliau, kebolehan beliau, dari segi pengalaman dan pendidikan beliau yang tinggi. Saya rasa beliau harus diketengahkan, diberi peluang. Dalam parti DAP dia senang saja. You kena rajin, you kena rajin. Betul. Dan rajin akhirnya kamu akan diberi peluang untuk diketengahkan. Dan kita harap penyokong-penyokong kita atau pengundi-pengundi DUN Bandar Hilir dapat memberi sokongan kepada beliau, mengundi beliau. Saya yakin beliau akan memberi perkhidmatan terbaik kepada penduduk-penduduk DUN Bandar Hilir secara khususnya. Dan saudara Dennis Jainuddin, beliau telah menyertai DAP pada tahun 2017 kalau saya tak silap saya. Dan sebelum tu memang beliau dah pernah bantu DAP, walaupun belum masuk secara rasminya, tapi beliau dah bantu DAP untuk satu tempoh yang juga agak panjang. Dan semasa beliau menyertai DAP, beliau masih belajar di UiTM. UiTM. Ketika saya masih ingat bila kita jumpa ibu bapaknya di rumah semasa Hari Raya, mak ayahnya memang memberi sokongan sepenuh daripada beliau walaupun tinggal di kampung pure Melayu kampung, tapi mereka masih menyokong anaknya menyertai DAP. Bukan senang tu YB. Tak senang. Betul. Ini terbukti di Melaka. Di keluarga Dennis Jainuddin. Dan ketika itu cuma bapanya minta, pastikan anak saya habis belajar dulu untuk UiTM. So kita janji, kita beritahu Dennis habis belajar, rajin belajar. So akhirnya beliau telah graduate, dapat ijazah daripada UiTM. Dan selepas belajar terus berkhidmat dalam DAP. Lepas tu beliau terima jawatan menjadi pembantu setiausaha politik kepada calon duyung sekarang, saudara Damien Yu. So ketika DAP ni banyak peluang kita beliau sekarang adalah setiausaha pemuda negeri Melaka. Dan semasa beberapa tahun ni memang kita asah dia, kita latih beliau. Banyak macam katakan isu-isu soalan lisan, soalan bertulis atau usul-usul yang kita perlu bawa ke Dewan Undangan Negeri, memang kita memberi beliau peluang untuk bersama-sama kita melakukannya. So banyak dari segi proses Dewan Undangan Negeri memang beliau masak. Mereka tahu selok-beloknya. Dan selepas Sheraton ini, kawan kita selalu lompat ke seberang. So
kami telah melantik beliau untuk menjadi penyeraras di kawasan tersebut. Dalam tempoh ini, walaupun beliau ni lebih low profile, dia rajin, dia kerja sikit, kurang buat publicity. Tapi dalam tahun ini memang tiap-tiap orang cakap tiap-tiap pelusuk, tiap-tiap sudut daripada Penggalan Batu Dum, beliau telah pergi memberi perkhidmatan. Saya cukup membanggakan. Walaupun tanpa sumber-sumber kewangan, beliau cari orang sumbangan bagi kit makanan. Ada orang yang tak nak vaksin, mereka galakkan beri daftar vaksin. Ada pakcik-makcik yang tak ada kenderaan, mereka bawa kereta sendiri, bawa mereka pergi dapatkan suntikan vaksin. Ya. Ada orang yang ada susah, tak dapat pergi mana-mana, mereka hantar. Lepas tu tiap-tiap flat ada orang risau tentang COVID-19, mereka hantar tim mereka, pasukan sanitize mereka pergi untuk sanitasi. So saya rasa dalam tempoh ini beliau telah memang cukup rajin. Dari segi pendidikan, dari segi kesetiaan daripada parti, dari segi kerajinan beliau, saya rasa beliau antara yang layak. Betul, saya pun nak memohon kepada pengundi-pengundi Dum Penggalan Batu, bagi peluang kepada orang muda ini. Orang ini adalah pemimpin masa depan kita. Undilah beliau dan saya yakin beliau akan buat yang terbaik untuk terutamanya untuk pengundi-pengundi atau penduduk Dum Penggalan Batu. Okey. Kalau saya berasal daripada Johor dan saya turun ke Melaka ini untuk membantu sedikit berkenaan dengan perjalanan pilihan raya negeri ini. Dan bila di bawah sana saya sendiri, walaupun saya tidak mengenali saudara T begitu rapat, tapi saya sendiri boleh melihat bagaimana mereka di luar sana sebagai contoh penjawat awam begitu mesra dan boleh dikatakan merindui kepimpinan YB itu sendiri. Dan mungkin adakah YB yakin, mungkin saudara yakin terhadap PRN Melaka ini? Betul. Saya terus terang kali ini dalam keadaan yang berbeza berbanding sebelum ini, dalam keadaan COVID ini, dengan keadaan SOP yang cukup ketat sehingga kita macam kita terikat, tangan, kaki terikat, mulut pun terikat, sehingga kita tak dapat bergerak dengan yang lebih orang cakap atau adil atau lebih selesa berbanding sebelum ini. Banyak-banyak kita risau macam mana nak menyampaikan maklumat kita kepada orang ramai. Macam mana kita pastikan semua orang mendapat maklumat kita, dan macam mana kita pastikan semua orang akan dapat maklumat dan mereka akan keluar mengundi. Dan macam mana kita pastikan mereka tahu apa manifesto tiap-tiap parti, apakah hala tuju parti-parti, apakah parti itu nak buat jika mereka diberi peluang, diberi mandat untuk jadi kerajaan. Kita risau mesej-mesej ini tidak sampai ke mereka. Yang ketiga, kita pun risau ramainya orang yang tak nak keluar. Keadaan COVID sekarang, takut keadaan berlaku seperti di Sabah. Tapi kita nak beri penekanan sini, keadaan di Sabah, di Melaka berlainan. Ketika di Sabah, saya rasa ramai yang belum dapat apa-apa suntikan lagi. Tapi di Melaka, keadaan sekarang semua sudah dapat 2 suntikan sekurang-kurangnya. Dan ramai yang sedang dapat, saya yakin sekarang tengah buat suntikan yang ketiga. So, keadaan ini dah berlainan. So, saya yakin kalau semua ikut SOP, jaga penjarakan sosial, pakai mask, lepas tu cuci tangan selalu, pakai sanitizer. Saya ingat kalau ini semua dilakukan dengan baik dan teratur, saya ingat jadi keadaan COVID ini dapat dikawal pada keadaan pada tahap yang paling rendah. So keadaan sama ada kita ada peluang atau tidak peluang, saya yakin jika rakyat dapat maklumat yang betul dan lengkap, semua rakyat dapat buat pembandingan antara apa yang kita dah buat dalam 22 bulan dengan PN ni semalam 20 bulan ni, buat pembandingan, saya yakin mereka akan menyokong kita. Dan nak menang kali ni, kalau kita bergantung kepada DAP, bergantung kepada PKR, amanah saya tidak mencukupi. Dia perlu gabungkan tenaga-tenaga semua orang, termasuk penyokong-penyokong kita, termasuk pengundi. Jika semua orang bergerak bersama, ini perlawanan antara pertandingan antara rakyat bersama dengan pakar kita lawan pemerintahan BN yang kejam ni. Saya yakin kita akan menang. Okey, kalau kita lihatlah saudara, BN, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, yang mana mereka ni dulu nak membina ikatan dengan menyatakan bahawa seolah mereka adalah satu penyatuan, yang mana tapi akhirnya mereka bertarung sesama sendiri. Jadi adakah pertarungan yang sedang berlaku di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional itu sendiri akan memberi manfaat kepada Pakatan Harapan? Pertarungan BN dengan PN ini
boleh anggap sebagai dalam satu kerajaan, tapi di pusat mereka satu kerajaan, tapi bila ada pilihan raya mereka bertarung. Ini rakyat nampak dengan jelas. Betul. Kerjasama antara BN atau PN atau UMNO dengan Bersatu ini adalah kerjasama untuk kepentingan diri, untuk kepentingan parti politik masing-masing. Ini bukan untuk kepentingan rakyat. Sebab kerjasama jenis ini selepas Sheraton Move ini, bila mandat rakyat dikhianati, kerjasama seperti inilah yang menyebabkan keadaan politik di Malaysia tidak stabil. Kucak-kacir, YB, kan? Kucak-kacir, ya. Akhirnya kita nampak apa? Akhirnya nampak rakyat yang sesara. BNPN rebut kuasa. Rebut apa? Jadi Menteri Besar Perak. Nak jadi PN lawan UMNO rebut dengan Bersatu. Jawatan Perdana Menteri, Bersatu lah rebut, UMNO berebut dengan Bersatu. Akhirnya kelang kabut satu Malaysia. Siapa yang menyebabkannya? Sebab BN dan PN lah. Dan rakyat jadi mangsa. Ya, yang menjadi mangsa. So keadaan ni rakyat nampak dengan jelas, nampak jelas. Kalau pilih BN atau PN, akhirnya keadaan politik negara tidak akan stabil selama-lamanya dan rakyat akan jadi mangsa. Tapi kita buat pembanding, kita lihat juga Pakatan Harapan. Kita buat 3 parti, mungkin kita ada sedikit perbezaan pendapat. Salah faham sikit lah biasa. Itu memang dapat diselesaikan. Contohnya bahkan penggunaan logo. Mula-mula ada 2 suara, nak pakai Pakatan Harapan atau PKR punya logo. Tapi itu bukan salah betul. Ada orang rasa Pakatan Harapan mungkin dia baru, takut orang tak tahu logo tersebut. Ada PKR dah lama, dulu pernah undi. Ada orang cakap memang nampak kalau pakai PKR nampak perpaduan tersebut. Walaupun baru tapi dah lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu waktu bertanding Port Dickson pun pakai logo PH. So ada banyak pendapat. Akhirnya bila perlu buat keputusan, dapat konsensus, semua capai kata putus pakai logo Pakatan Harapan. Selesai, tak ada masalah. Tak payah bertanding DAP, tak payah bertanding dengan PKR. Tapi kita nak PN dulu, PN, UMNO bertanding dengan PAS, PAS bertanding dengan Bersatu dengan UMNO, kelang kabut. Betul. Cakap sahabat, cakap satu perikatan. Tapi akhirnya longgar, akhirnya putus ikatan tersebut. Dan kita boleh lihat, saya rasa rakyat sendiri dekat luar sana boleh lihat yang perikatan yang terbentuk antara mereka, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional ni adalah berteraskan kepada jawatan semata-mata, betul tak? Jawatan dan kepentingan parti masing-masing. Tapi kita waktu saya pergi kampung, saya nampak satu perubahan yang cukup baik. Kita nampak ramai orang-orang penyokong UMNO, termasuk orang-orang Melayu di kampung. Mereka dah mula marah, mula muak dengan tingkah laku UMNO tersebut. Dan saya yakin nampak sokongan terhadap UMNO semakin berkurangan. Makin berkurang. Saya rasa ini satu petanda-petanda yang mungkin kita boleh dapat keputusan yang lebih memberangsangkan kali ini. Dan kita harap keadaan ini, kita harap kalau penyokong-penyokong kita semua bekerja keras, kerja kuat, bersatu hati, saya yakin kita mampu mencapai keputusan yang lebih baik. Okay, saudara, kalau kita lihatlah, yang SPR sendiri menganggarkan bahawa kadar keluar mengundi kemungkinan akan terjejas, mungkin akan rendah lah. Jadi ramai pengundi yang mungkin risau dengannya situasi COVID dan mungkin mereka tak rasa ada kepentingan untuk mereka keluar mengundi. Jadi apakah kesan terhadap kempen PRN pada kali ini? Dalam isu ni saya ada 2 perkara yang saya nak sebut. Yang pertama SPR. Saya cukup tidak tidak puas hati dengan tindakan SPR atau prestasi tinggal. SPR sepatutnya suatu badan yang harus memastikan memberi pendidikan, memberi penggalakan, educate the people, beritahu orang ramai perlu mengundi, pentingnya mengundi, semua harus balik mengundi. Tapi apa yang SPR buatnya nampak minta orang jangan balik mengundi. Sepatutnya SPR buat pelbagai program publicity di TV atau di tepi jalan, di pasar, kena beri galakan kepada orang ramai untuk balik mengundi. Betul. Bagaimana mengundi dengan selamat. Betul tak? Tapi badan ini tidak membuat apa-apa program atau program-program untuk memberi galakan kepada orang ramai untuk program kesedaran kepada orang ramai untuk pulang mengundi. Beritahu orang kenapa pentingnya mengundi. Ini tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini saya cukup rasa tidak baik, tidak betul. Ini SPR harus mempertingkatkan keberkesanan kerja mereka. Ini memang perlu. Tapi kalau memang kita risau, orang ramai tak balik, yang keduanya ramai tak balik mengundi. Nanti kalau peratusan mengundi rendah, 30 atau 40% seperti beberapa buah negara yang berlaku sebelum ini. Kalau kita ni sedang menentukan nasib kita, nasib kerajaan kita, nasib negeri kita untuk tempoh
masa panjang, Betul. sekurang-kurangnya 5 tahun. Bukan untuk 1 bulan atau Betul. 2 bulan. So kalau nasib ini, masa depan kita ditentukan oleh sebahagian orang kecil orang saja yang menentukan nasib seluruh negeri, maka sangat ini tidak sihat. Ini Betul. cukup membahayakan. Sebab itu saya nak merayu orang ramai. Undi ini memang penting menentukan nasib masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Macam mana kita nak pilih sebuah kerajaan, sama ada kita nak pilih kerajaan kalau kita tak balik mengundi, nanti kerajaan dipilih itu kerajaan yang rakus, tamak, memainkan sentimen perkauman, agama, menjejaskan keharmonian, perpaduan, atau kita nak memilih sebuah kerajaan yang stable, mementingkan rakyat, mementingkan keharmonian dan perpaduan, dapat memperkasakan ekonomi, dapat menjaga kesihatan atau kesejahteraan rakyat. So kena buat kita kena fikir dengan baik sebab ini nasib kita memang di tangan kita. Sebab tu saya rayu pengundi-pengundi memang penting untuk balik. Saya yakin kalau semua jaga SOP, pakai mask dan ikut SOP tetap, saya ingat perkara ini, risiko ini dapat dikurangkan pada tahap yang paling minima sekali. Betul. Itu yang kita perlukan, kerajaan yang stabil. Dan saya rasa mereka di luar sana, pengundi di luar sana sekarang ni pun lebih celik. Mereka dah melihat sendiri bagaimana kerajaan yang dulunya terbentuk dengan kata kesepaduan antara perikatan dan Barisan Nasional akhirnya bergaduh hanya disebabkan oleh kuasa. Dan saya rasa pengundi di luar sana harus keluar mengundi dan memilih kerajaan yang stabil yang boleh memberi kemajuan kepada negeri Melaka. Dan saudara, apakah perbezaan di antara kerajaan Pakatan Harapan dan juga kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri? Satu yang paling ketara kita lihat, banyak dia punya perbezaan. Yang pertama adalah Ketua Menteri. Kita menjadi PPH, kita Ketua Menteri yang cukup berkaliber, boleh ke akar umbi, boleh buat keputusan yang penting, dapat mungkin orang kata terbuka, diterima oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat Melayu, India, Melayu, Cina. Beliau ketua menteri yang betul-betul ketua menteri. Tapi di seberang sana, di ketua menteri itu belakang ada ketua menteri lagi. Dan saya risau yang belakang ketua menteri ada ketua menteri lagi. So, banyak saya diberitahu banyak keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Exco boleh di-override oleh satu kuasa daripada atas tersebut. Seolah ada tangan gahib. Itu yang merisaukan kita. Betul. Bila menteri sekarang diumumkan akan menjadi ketua menteri lagi jika menang. So, tapi saya takut nanti jadi ketua menteri lagi, ada lagi ketua menteri lagi. So banyak ketua menteri di pihak sana. Kita tak ada banyak. Kita satu saja, Adli Zahari. So ini yang pertama. Yang kedua, bila jadi kerajaan, saya rasa banyak pejabat awam mereka pun faham. Kita dalam masa singkat kita dapat bekerjasama erat dengan pejabat awam. Kami menghormati mereka, berbincang dengan mereka, kami dengar pendapat mereka. Lepas tu kami buat keputusan bersama dan mereka melaksanakan jaya. Atas sikap saling menghormati, kerjasama yang erat ni, saya rasa mereka nampak perbezaannya. Dulu ini di pihak sana ramai yang telefon saya sekarang. Tapi dia orang dah arahkan kami. Ini kena bagi ini kena bagi itu. Semua dah diarahkan. Tak dengar pandangan mereka, tak dengar pendapat mereka. Akhirnya mereka memang tak puas hati. Pejabat awam pun pening. Mereka ramai yang menelefon saya. Mereka harap kita boleh balik jadi kerajaan. Mereka nak bekerja sama dengan kita semula. Ini banyak maklum balas daripada yang kami terima. Sebab itu saya rasa kami yakin ini kita akan jika penjawat awam semua lihat, kaji semua, lihat apa yang terbaku ini, mereka akan memberi sokongan kepada kami. Dan semasa kami kerajaan, kita memang utamakan kebajikan rakyat. Dulu kerajaan yang lama tu mana ada bas percuma. Ramai yang kawan-kawan saya berluar negeri cakap, YB, dulu Melaka mula-mula Isnin sampai Jumaat saja kutip parking. Lepas tu Sabtu setengah hari. Lepas tu Sabtu sepenuh hari. Lepas tu Ahad satu hari. Lepas tu Isnin sampai Ahad semua hari ada kena bayar parking. Kita jadi kerajaan dalam 100 hari. Kita umumkan, ini dulu Exco kerajaan tempatan kan. Kita umumkan semua tempat letak kereta awam, Sabtu, Ahad dan cuti umum semuanya free, tak payah bayar. Tak pernah berlaku, kita lakukannya dalam masa tak sampai 100 hari bila kita beri mandat untuk jadi kerajaan. Bas percuma dengan keadaan kewangan yang sumber yang terhad. Kita dah janji dalam manifesto kita cari wang, kita buat penjimatan,
dalam masa yang singkat kita umumkan Melaka ada bas percuma. Ada 3 bas punya pada peringkat permulaannya. Daripada bergerak pada sentra, kita akan pergi pasar sentra, pergi hospital, MITC, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri MITC, lepas tu balik kepada sentra. So 3. Dan kita telah merancang untuk buat memperluaskan khidmat bas percuma ini hingga ke Jasin, Benban, ke Merlimau, ke Alor Gajah, ke Tampin, balik Masjid Tanah. Akhirnya kita tak dapat melaksanakannya kerana apa? Kerana kerajaan telah dikhianati, mandat rakyat telah dikhianati dan kerajaan ini telah dirampas oleh kerajaan pintu belakang. So, tapi walaupun kita harap kerajaan bagi peluang kepada kita balik dan kita akan sambungkan apa rancangan yang kita nak buat dan dapat ini. Dan banyak lagi orang muda dulu kat Melaka, mereka baru kahwin katakan. Mereka nak beli rumah tak mampu. Lepas tu nak sewa rumah mahal. So ramai pemuda dia cakap tak ada tempat yang selesa mereka tinggal. So dalam masa yang singkat kita cari solusi untuk mereka. Kerajaan negeri kita sewa rumah kepada mereka. RM100 yang 3 bilik, 2 bilik. 2 bilik ada kalau tengok bilangan pada yang baru kahwin, kalau ada anak kita dapat dia 3 keluarga kita bagi 3 biliknya. Yang ada 2 bilik. Semuanya RM150 sewa sebulan. RM150. Sangat membantu. Ya, mana boleh cari. So ini ramai pemuda yang suka lagi. Kita rumah mampu milik yang mencukupi kita buat. Dulu tak ada rumah belia, kita buat rumah belia. Belia beli rumah dapat beli rumah serendah RM120,000 hingga RM170,000. Cukup murah. Kita mulakan dengan rumah peduli. Mereka yang miskin tu mereka ada tanah atau mereka saudara mana ada tanah, mereka tak mampu untuk bina rumah. Kita bantu bina rumah untuk mereka yang kosnya ada RM37,000 hingga RM40,000 secara percuma. Mereka tak bayar 1 sen pun. Cuma mereka ada tanah atau tanah saudara mara yang membenarkan mereka guna tanah, kita bina secara percuma. Dan kita telah mensasarkan dalam 5 tahun kita nak buat sekurang-kurangnya 500 rumah secara percuma untuk mereka yang miskin. Tapi apakan daya, kerajaan kita dirampas. So banyak lagi kaedah-kaedah kita dulu tak pernah pun tak ada dana Bumiputera, dana harta Bumiputera untuk tujuannya untuk bantu Bumiputera. Tapi dalam kerajaan kita kerajaan di bawah pimpinan Adil Zahari, kita telah menubuhkan dana harta Bumiputera untuk membantu Bumiputera. Banyak program-program yang mengutamakan rakyat menerima manfaat telah kita laksanakan. Dan banyak lagi kalau nak sebut, tapi nak sebut tak terhabis. Dan kita lihat daripada apa yang diceritakan oleh YB oleh saudara Teh, sebenarnya banyak pembaharuan ataupun perubahan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 22 bulan sebelum mandat yang diberikan pengundi dikhianat. Jadi kita boleh bayangkan banyak lagi sebenarnya perubahan yang boleh dibina jika terus diberikan peluang pada PRN kali ini. Dan mungkin saudara boleh berikan sedikit pandangan berkenaan dengannya Dun Benban. Adakah boleh menang? Dun Benban seperti yang sebut, dia memang agak mencabar. Tapi saya yakin jika rakyat diberi mendapat mesej atau maklumat yang betul, dan jika semua penyokong kita, bukan saja Pakatan Harapan, pengundi-pengundi penyokong kita dapat bergerak dengan saya sebagai satu pasukan, sama-sama bantu saya yakin saya mampu mencipta kejayaan semula. Dengan syarat rakyat-rakyat sana harus membantu, dapat bergerak bersama saya. Dun Benban ini memang penting sebab kita nak membentuk kerajaan, kita memerlukan menang sekurang-kurangnya 15 kursi. Dan dalam 15 kursi ini, Dun Benban mesti menang. Baru kita dapat membentuk kerajaan. Barulah kita dapat memilih saudara Adil Zahari sebagai Ketua Menteri. Baru kita nak laksanakan rumah-rumah peduli. Kita teruskan program rumah berkat untuk orang muda. Kita teruskan program-program yang memberi manfaat kepada orang ramai dan sebagainya. So Dun Benban dia ada 5 calon yang bertanding. 3, 1 daripada saya, Pakatan Harapan, lepas tu Perikatan Nasional, lepas tu ada Barisan Nasional, 2 calon bebas. Dia agak mencabar, tapi dia agak unik juga sebab dari segi posisi kaum dia, Melayu lebih kurang 62%, lepas tu Melayu India lebih kurang 38%. Dia macam menunjukkan satu Malaysia punya posisi. Sebab itu saya sebagai pengurusi pun saya nak mencuba nasib di satu kawasan yang begini. Mencabar diri. Yang majoritinya Melayu.
Sebab saya yakin, saya beritahu orang di AP kita selalu sebut kita parti yang berbilang kaum. Betul. Tapi saya pun nak buktikan, saya orang Cina, tapi saya boleh berkhidmat untuk Melayu. Di Dewan Undangan Negeri pun kita pun buat keputusan untuk yang Islam. Seperti yang berlaku ini di Dewan Undangan Negeri, kerajaan telah membuat satu usul yang maksudnya untuk memberi menyuruh kerajaan memperkasakan ajaran ahli sunnah kepada masyarakat Islam. So ketika ramai ingat kita Cina-Cina termasuk DAP ni akan mengambil pendirian berkecuali. Saya cakap tidak. Kita pemimpin ni pemimpin Islam, pemimpin dan bukan Islam untuk semua orang. Bila itu baik untuk Islam, kita kena buat keputusan sokong. Betul. Sebab tu ahli-ahli DAP semua ada, kita sokong usul tersebut. Kita semasa jadi kerajaan, banyak tanah-tanah telah diluluskan kepada MAIM, Majlis Agama Islam Melaka. Ketika tu ketua menteri dia sebab dia pengurusi MAIM, so dia kena declare tak boleh buat keputusan, tak boleh mempengurusikan tersebut. Lepas tu yang kedua, saudara saya di seberang sana, so beliau pun ahli lembaga, tak boleh buat keputusan. So saya yang mempengurusikan. So saya selalu sebut orang, semasa 20 bulan ni saya lah yang mempengurusikan mesyuarat Exco untuk meluluskan tanah-tanah yang diberi kepada MAIM. Dan bukan satu, banyak. Kepada surau, kepada masjid, banyak berpuluh-puluh. So saya nak membuktikan, saya dilahirkan di kampung. Saya Cina, saya beragama Buddha. Abang saya Cina, beragama Islam. Kakak ipar saya Melayu. Betul tak? Saya kampung, saya suka makan petai. Saya suka makan belacan. Dilahirkan di kampung, dibesarkan di kampung. Saya kenal sangat budaya orang Melayu. Saya sebahagian daripada orang Melayu. Perbezaan agama tu tak menghalang untuk melaksanakan perkhidmatan kepada mereka. Perbezaan tu kita akan jadikan sebagai satu kekuatan. Kita meraihkan perbezaan. Betul. Dan perbezaan tu bukan satu masalah untuk kita bersama. Sebab tu saya yakin dengan pendekan saya, memang saya ikhlas. Saya kan kalau akhirnya kita pergi ke kampung, orang ramai lebih mengenal DAP. Dan DAP kena pergi kampung mengenali lebih ramai orang Melayu, budaya orang Melayu, cara hidup Melayu. Akhirnya parti kita akan menjadi kuat. Betul. Kita kena bergerak, kena buat untuk membuktikan bahawa kita memang parti berbilang kaum. Di Bemban sendiri, pengalaman saya berada di sana, saya sendiri melihat ada beberapa orang guru ataupun cikgu yang berbangsa Melayu, mereka merupakan ahli DAP itu sendiri. Dan itu satu perkara yang saya rasa sangat menarik sebenarnya. Dan saudara Teh, sebelum kita mengakhiri sesi bual bicara kita pada hari ini, mungkin ada sedikitlah pesanan ataupun kata dua daripada saudara kepada pengundi Melaka di luar sana. Yang pertama saya nak merayu dan mohon pengundi-pengundi Dumemban dulu, Dumemban bagi peluang kepada saya, sokonglah saya, sokong Pakatan Harapan, pilih kami, undi kami. Kami berjanji, saya berjanji akan buat yang terbaik untuk anda semua. Sekali pada masa sama saya juga berharap semua pengundi-pengundi di seluruh negeri Melaka baliklah mengundi, sama ada kamu di Melaka, di dalam negeri atau luar negeri atau luar negara, pulanglah mengundi meramai-ramai untuk menentukan masa depan kita dan masa depan negeri yang tercinta ini. Dan berilah sokongan bukan saja kepada saya, kepada semua calon Pakatan Harapan agar kita dapat membentuk kerajaan. Dan kami berjanji kami akan melaksanakan dasar-dasar atau program-program yang mengutamakan rakyat dan memberi manfaat dan mengutamakan kebajikan rakyat. Undilah kami, sama-sama kita bekerjasama untuk membentuk, untuk menstabilkan kerajaan negeri Melaka. Yang pertama, yang kedua kita memastikan Melaka yang penuh kesepaduan, kesepakatan, penuh keharmonian, mempentingkan perpaduan. Sama-samalah kita memperkasakan ekonomi negeri Melaka. Sama-samalah kita meningkatkan kebajikan negeri Melaka. Sama-samalah kita menjamin kesihatan dan kesejahteraan penduduk negeri Melaka dan sebagainya. Okey. Jangan lupa anda di luar sana, undi anda semua ni sangat berharga kerana undi anda penentu masa depan rakyat negeri Melaka. Penentu masa depan Melaka itu sendiri. Dan kita terlihat seperti apa yang telah dikatakan oleh saudara Teh, bahawasanya dalam tempoh masa 22 bulan yang sangat singkat sebenarnya telah banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Dan saya percaya jika diberikan lagi peluang dan mandat untuk kali ini, Pakatan Harapan mampu memberi yang terbaik untuk rakyat negeri Melaka. Dan pulanglah undi. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Terima kasih.